أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, bersyukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya kasihi Tuan Imam, yang dikasihi Tuan Bilal dan seterusnya ahli jemaah, tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini kita diberi izin untuk duduk sebentar insya-Allah selepas subuh pada pagi ini untuk kita mentadabbur sedikit daripada ayat-ayat Al-Quran. Insya-Allah mungkin kuliah subuh hari ini adalah sesi tadabbur. Kerana memang sesi saya adalah sesi tadabbur pada setiap pagi. Jadi hari ini dimohon untuk dibuat di dalam masjid ini insya-Allah. Jadi memang muka surat ini mengikut turutannya. Kerana kemarin memang muka surat 22. Jadi hari ini muka surat 23. Insya-Allah moga-moga sesi kita, kuliah kita pada pagi ini akan menjadi satu daripada upgrade sikit kita ni, daripada membaca sahaja Al-Quran bertadarus, tapi kita moga-moga sedikit akan mengambil pengajaran daripada muka surat Al-Quran yang kita baca pada setiap hari. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah turunkan Quran kepada kita, menjadi satu kerugian kepada kita jika kita tidak cuba untuk memahami Al-Quran yang ada banyak di atas rak-rak kita ni, yang kita baca dalam dada kita, dalam telefon kita, kalau kita tidak cuba untuk memahami. Jadi sedikit sahaja usaha kita hari ini, moga-moga akan menjadi jawapan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya, bahawa kita telah cuba sedikit untuk memahaminya. Jadi pada pagi ini kita tengok ayat 146 sehingga ayat 153. Saya memang pilih mengikut muka surat untuk memudahkan tadabbur kita insya-Allah. Ayat ini, muka surat ini daripada 146 sehingga ayat 153 surah Al-Baqarah, juzuk yang kedua. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sambungan daripada apa yang diceritakan sebelum daripada ni, iaitu muka surat 22. Dalam muka surat 22 ni Allah Taala menceritakan satu perkara ataupun membuat mengomen terhadap apa yang berlaku di zaman Nabi dulu. Satu peristiwa yang berlaku tu ialah nama dia peristiwa peralihan kiblat. Kiblat ini ditukarkan. Dulunya masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berada di Makkah Al-Mukarramah dulu, sebelum berhijrah, selama 13 tahun Nabi dan orang-orang Islam menghadap ke Baitullahil Haram, menghadap ke Kaabah. Tapi bila Nabi telah berhijrah ke Madinah, Nabi dan orang-orang Islam yang lain disuruh oleh Allah Ta'ala supaya menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi kalau ikut geografi dia, Baitul Maqdis ni terletak di atas. Kalau peta sekarang lah, kalau kita nak pusing peta, jadi bawah tu jadi bawah, mana-mana lah. Tapi ertinya kedudukan dia, kalau dalam map sekarang ni, di atas. Madinah ni di tengah, Mekah ni di bawah. Jadi kalau ikutnya nak menghadap, kalau menghadap ke Baitul Maqdis, ke atas, maka automatically dia akan jadi membelakangkan Kaabah. Kalau menghadap Kaabah, dia membelakangkan Baitul Maqdis. Jadi tak boleh dua-dua. Mesti salah satu. Allah Ta'ala
bila sampai ke Madinah, ada satu special Madinah ni. Madinah ni ada orang Yahudi. Di Makkah tak ada orang Yahudi. Zaman Nabi dulu. Orang Yahudi 3 bangsa, 3 kabilah, Qainuqa', Quraizah dan juga An-Nadir. Jadi mereka ni, Allah Subhanahu Wa Taala nak mengajar Nabi, kadang-kadang kita ni cuba untuk mengambil hati dia. Dia panggil muhabbaban, supaya kita ni orang Islam ni tak kisah sebenarnya, tak mengapa, mana-mana menghadap pun sama saja sebenarnya. Yang penting kita ikut apa yang Allah Ta'ala perintah pada kita. Allah kata perintah ke Kaabah, kita menghadap Kaabah. Allah perintah kita menghadap Baitul Maqdis, kita menghadap Baitul Maqdis. Macam itulah yang berlaku. Jadi Nabi telah menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan. 16 atau 17 bulan selepas daripada baginda ni berpindah ke Madinah. Jadi apa yang berlaku? Orang-orang Yahudi ni, bila Nabi menghadap ke kiblat mereka, mereka kata Muhammad ni tak berapa betul. Sebab Muhammad ni sebenarnya dia dia curi kita punya idea. Agama-agama kita ni dia ambil, sebab itulah dia tak tahu nak menghadap ke mana. Dia menghadap ke kiblat kita. Kata mereka. Jadi sebab tu dalam muka surat sebelum daripada ni, iaitu muka surat 22, Allah Subhanahu Wa Taala ayat 142, Allah Taala berkata, sayaqulus sufaha, berkatalah orang-orang bodoh. Itu bodoh terjemahan dia. Saya tak tahulah terjemahan yang ada di tangan apa ni, bodoh. Bodoh, maknanya dia kata bodoh. Bodoh tu siapa tu bodoh tu? Iaitu orang Yahudi dan orang-orang musyrikin. Yahudi pun bodoh, musyrik pun bodoh. Bukan saya kata bodoh, Allah Ta'ala kata bodoh. Nama dia dilabelkan bodoh. Kenapa bodoh? Allah Ta'ala kata, kerana mereka ni, Yahudi ni bodoh, kerana dia kata, apa kamu Muhammad ni? Agama kamu ni betul ke tak? Kalau betul, kenapa tengok ikut kiblat kita? Kata Yahudi. Kata musyrikin pula, musyrikin ni, dia ni agama mengikut Nabi Ibrahim. Kata mereka. Sebenarnya tak ikut pun. Tapi mereka kata mereka muliakan Nabi Ibrahim. Sebab itulah sepatutnya menghadap ke Kaabah. Sebab Kaabah ni yang dibina oleh Nabi Ibrahim. Jadi dua-dua tu bodoh. Allah kata, sayaqulus sufaha, akan berkata orang-orang bodoh. Sekarang ni habis cerita orang bodoh ni. Minta maaf lah sebut orang bodoh kan, sebab Quran sebut bodoh. Jadi lalu Allah Ta'ala pun banyaklah cerita tentang ayat tentang kiblat ni. Maka sekarang kita sampai kepada ayat 146. Ayat 146 ni dia mula dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, allazina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang didatangkan kepada mereka kitab, iaitu orang-orang Yahudi ni, mereka ini ya'rifunahu, mereka kenalnya. Nya tu, hu tu dalam bahasa Arab ni dipanggil domer. Domer ni penting bahasa Arab ni. Hu tu ke mana? Apa maksud hu situ? Hu situ maksudnya Muhammad. Iaitu orang-orang Yahudi ni mengetahui Muhammad tu, mengenali Muhammad. Macam mana mereka boleh kenal Muhammad? Sebab mereka dah baca dalam kitab-kitab Taurat. Dalam Taurat yang asal, yang original. Yang Taurat sekarang ni dah diubah. Taurat yang asal memang sebut Muhammad ni akan datang, seorang Nabi akan datang, sifat dia macam ni, macam ni. Semua dia dah sebut dah. Dah sebiji mention. Minta maaf lah English sikit tu. Dalam Taurat tu cerita tentang Muhammad ni. Dia lahir di mana, tempat dia di mana, tempat dia ni ada pokok, macam ni. Semua tu dia cerita dah. Sebab tu orang-orang Yahudi ni dah tahu dah di mana Muhammad ni akan lahir. Sebab tu mereka ni berkumpul di Madinah Al-Munawwarah, Yathrib pada masa tu. Jadi bila mereka situ, harapan merekanya Nabi baru ni mesti daripada orang Yahudi. Tiba-tiba muncul orang Arab. Ni yang mereka tak suka hati, tak suka ni. Sebab tu dalam Quran kata hasadam min indi anfusihim. Mereka benci, mereka dengki kepada orang Arab ni, sedangkan mereka tahu bahawa Muhammad tu memang betul. Jadi yang arifunahu, mereka kenal Muhammad tu kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Apa maksud mereka mengenali anak mereka?
dalam dalam Quran, dalam tafsir dia sebut mengenali anak mereka ni, bahkan kadang-kadang mereka ni lebih mengenali Muhammad daripada mengenali anak mereka. Disebut macam mana? Dia kata sebab kadang-kadang mereka tak tahu bahawa anak mereka ni sebenarnya anak mereka atau tidak. Sebab pada masa tu zina berleluasa. Jadi bila zina berlaku, anak yang lahir tu kadang-kadang dia kata anak kita, tapi sebenarnya bukan anak kita. Tak ada DNA pada masa tu. Tak ada nak test DNA. Jadi sebab itulah bila Muhammad lahir ni, kata Abdullah bin Salam, ada seorang nama dia Abdullah bin Salam, seorang sahabat. Dia adalah kita panggil priest lah, bukan padri kalau Kristian ni dipanggil rabbi sekarang rabbi dipanggil ketua orang-orang yang alim lah, orang alim dalam agama Yahudi. Dia ni pembaca kitab Taurat. Dia tinggal di Madinah. Bila dia tengok Muhammad, dia tengok saja Muhammad, dia kata, oh ini sah lah, dia ni seorang Nabi. Dia ni inilah Nabi yang ditunggu-tunggu ni. Kata Abdullah bin Salam. Jadi Abdullah bin Salam ni ada cerita dia. Saya dah cerita sebelum ni, saya tak tahu di sini ke di mana kan, tapi nak cerita jugalah. Abdullah bin Salam ni dia tinggal di Madinah. Bila Nabi SAW datang berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, bila dia tahu saja, dia pun pergi tengok Nabi. Dia tengok Nabi. Kemudian dia kata, aku nak tanya kamu, boleh tak 3 perkara. Perkara ni tak akan dapat dijawab kecuali oleh seorang Nabi. Nombor 1. Soalan dia, saya tak teratur saya sebut ni. Nombor 1, bertanya, apa makanan yang pertama dimakan oleh ahli syurga? Oh, dia tanya soalan pelik. Manalah kita tahu Kalau kita tanya, kita tahu siapa dia makanan yang pertama ahli syurga makan apa. Kemudian dia tanya lagi, apa tanda-tanda hari kiamat? Apa tanda kiamat? Manalah tahu. Itu antara soalan dia tanya. Nabi jawab satu. Saya tak nak jawab di sini kalau tak jawab nanti. Nabi jawab soalan tu. Bila Nabi jawab soalan tu, dia kata memang betul. Kau Nabi, dia kata. Cuma siapa yang beritahu kau tentang benda ni? Dia kata Jibril, Nabi kata. Jibril, orang Yahudi tak boleh terima Jibril. Pula orang Yahudi ni perangai pelik-pelik. Dia kata tak boleh terima Jibril. Kenapa? Nabi tanya. Kerana bagi kami Jibril ni jahat. Yang baiknya ialah Mikail. Dia kata. Sebab tu dalam Quran, dalam sebelum-sebelum ni dalam surah Al-Baqarah ni, saya tak ingat lah kan muka surat yang keberapa tapi dia ada satu tempat disebut tu bahawa mereka ni memusuhi Jibril. Maka na aduwal Jibril. Allah Taala sebut kan, siapa yang memusuhi Jibril? Siapa memusuhi Jibril tu? Ialah orang Yahudi. Sebab dia kata apa? Sebab Mikail ni bagus. Mikail ni dia datang bawa rezeki. Kan kita belajar kan tak? Kalau Mikail tu dia bawa rezeki. Kalau Jibril ni dia tukang apa? Tukang bawa azab, tukang bawa malapetaka, tukang menyeksa orang. Tu dia. Sebab apa? Kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut semua tu yang bawa kita panggil bala lah penyiksaan kepada kaum-kaum yang menentang ni. Itu ialah Jibril. Sebab tu lah dia tak suka pada Jibril. Jadi dia pilih-pilih pula malaikat ni. Tu kata orang Yahudi. Jadi Abdullah bin Salam dia kata okey, dia kata, sekarang ni aku dah yakin dah kau ni memang Nabi. Kemudian tiba-tiba nampak orang Yahudi datang. Pada masa tengah duduk ni, dah ada dalam hadis, dah ada dalam Bukhari. Dia sebut, dia kata, tiba-tiba orang Yahudi datang. Dia tak nampak Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni pergi sembunyi. Tak tahu ada saya sembunyi mana, dalam pokok, dalam apa, saya tak tahu. Yahudi datang nak jumpa dengan Nabi. Nabi tanya dia, kamu tahu tak Abdullah bin Salam? Tahu, dia kata. Bagus tak dia? Bagus. Dia orang terbaik, dia kata, di kalangan kami ni. Kemudian, apa kata kalau dia masuk Islam? Tak mungkin. Dia kata, orang Yahudi kata. Tiba-tiba Nabi pun panggil Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam pun keluar daripada persembunyian dia. Dia kata, aku dah Islam macam tu lah. Hai, dia kata, aku dah Islam dah. Celaka, dia kata, orang Yahudi. Kau ni lah paling buruk sekali, paling jahat sekali. Tengok, dia kata, Abdullah bin Salam kata, orang Yahudi, kalau aku tak Islam, dia kata baik. Bila aku Islam, dia kata tak baik. Itulah makna perangai orang Yahudi. Jadi Abdullah bin Salam dia kata, semasa aku melihat Muhammad, aku dah nampak dah bahawa inilah sifat yang disebutkan dalam Taurat. Itu cerita dia. Jadi sebut sini, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun.
Dan sebahagian daripada mereka, iaitu orang-orang Yahudi itu, la yaktumunal haqqa, menyembunyikan perkara yang sebenarnya. Yang sebenar situ maksudnya apa? Iaitu sifat-sifat Muhammad yang ada di dalam Taurat. Itu al-haqqa. Jadi mereka tak ubah semua Taurat tu, tapi sebahagian daripada perkara yang mereka tak suka, mereka akan tutup. Sebagaimana juga ada disebutkan dalam hadis yang lain tentang rejam orang yang berzina. Sebab pada masa itu ada orang berzina di kalangan orang-orang orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi berzina, mereka ni pergi kepada Nabi sebab masa tu Nabi adalah ketua kepada orang Madinah. Jadi Nabi kata, kamu nak ikut tak peraturan yang ditetapkan kepada kami orang Islam lah maksudnya. Dia kata, tak nak, kami nak ikut kitab kami. Dia kata, okey, tak apa, ikut kitab kamu. Okey, baca kitab kamu. Apa yang kitab kamu kata mengenai orang-orang yang berzina. Kemudian mereka pun baca kitab. Sampai ke tempat yang kena rejam tu, mereka tutup dengan tangan. Nabi ni tak pandai membaca, tak pandai menulis. Jadi mereka lompat tempat yang kena rejam tu. Jadi Nabi pegang tangan orang Yahudi tu, tolak tangan dia. Kenapa kamu tak baca yang tu? Tu yang tu berzina, berjam tu. Jadi maknanya Nabi dah dapat wahyu dah. Nabi tahu tempat tu yang disebut rejam untuk orang yang berzina. Jadi maknanya orang Yahudi ni memang banyak benda lah. Jadi sekarang ni kalau tengok dalam ni tak ada dah hukuman-hukuman tu, dan juga sifat Nabi dah tak ada dah. Seterusnya, al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah iaitu apa yang dibawa. Kebenaran tadi lain Jadi sebab itulah kebenaran tu kalau ikut dalam terjemahan dia kata kebenaran. Tapi kalau ikut dalam tafsir dia kata yang kebenaran yang pertama tu maksudnya ialah sifat Nabi Muhammad dalam Al-Quran. Kebenaran yang kedua tu ialah apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab nak faham Quran ni dia perlu banyak benda, banyak perkara Sebab itulah kita membaca berdasarkan kepada apa yang diceritakan oleh ulama-ulama tafsir kita. Yang saya baca ni base kepada tafsir Jalalain. Mungkin adalah siapa-siapa mana-mana sahabat-sahabat semua ada jemaah semua yang biasa dengan tafsir Jalalain, memang dia sebut macam nilah. Jadi saya baca tafsir Jalalain. Al-haqqu mir rabbik, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin, maka janganlah kamu menjadi orang-orang yang menolak ataupun orang-orang yang syak, orang yang ragu-ragu terhadap apa yang datang di dalam Al-Quran ataupun datang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, walikullin wujhatun huwa muwalliha. Bagi setiap umat, lin itu kalau dalam bahasa Arabnya baris dua lin walikullin wujhatun huwa muwalliha. Lin situ maksudnya umat situ. Baris dua tu umat maksudnya. Setiap umat, setiap bangsa tu ada kiblat yang khusus untuknya. Orang Yahudi ada kiblatnya. Orang Kristian ada kiblatnya. Orang Islam ada kiblat kita sendiri. Sebagaimana harinya, Allah Ta'ala beri hari Ahad kepada orang-orang Kristian, Sabtu untuk orang-orang Yahudi, Jumaat untuk orang Islam. Siapa yang betul? Semua tu salah lah kecuali Islam sajalah kan? Sebab Islam ni membatalkan semua yang lain tu dalam Quran. Jadi Allah SWT sebut sini, memang bagi setiap orang itu ada kiblatnya. Tapi yang penting apa? Yang penting ialah fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kamu kepada kebaikan. Apa maksud kebaikan sini? Dalam tafsir kata kebaikan situ maksudnya ialah berlomba-lombalah untuk mentaati Allah. Jadi kalau kita kata berlomba ni, banyaklah berlomba ni, buat baik berlomba. Kalau seorang saja dapat nombor, kita berlomba. Kadang-kadang semua orang dapat nombor ni. Semua dapat soft nombor 1. Semua dapat nombor 1 lah tak kira lah hujung sana, belakang imam. Belakang imam ni untuk orang-orang yang pakar-pakar lah sikit lah nanti kan imam salah, nanti nak jadi imam pun takkan orang daripada hujung sana jadi tapi yang saf pertama ni semua sama insya-Allah. Cuma kalau saf depan kosong, orang belakang kena berlomba pergi ke depan tu. Jangan tolak menolak. Kita orang Melayu tolak menolak bukan lomba berlomba. Biarlah kau masuk syurga dulu, aku dah masuk syurga kemudian. Seolahnya macam tu lah. Minta maaf lah sebut bukan. Tapi macam tu lah. Jadi tak boleh kena berlomba. Sebab kemungkinan saf pertama tu yang kita masuk tu mungkin tu yang boleh menyelamatkan kita nanti. Sebab nanti kan ada dia panggil ashabul nar, ashabul jannah. Kemudian ada ashabul a'raf dia panggil A'raf ni orang yang sama. Dosa dan pahala dia sama.
Jadi kita tak nak yang tu. Kita nak yang confirm masuk syurga. Ahlul jannah. Kadang-kadang nak masuk syurga ni sikit je. Satu benda kecil je. Nabi kata, la tahkiranna. Janganlah kamu merasa hina, merasa macam alah tak ada apa. Jangan buat kamu tak kisah. Kamu buat tak kisah dengan benda kebaikan walaupun bisyakki tamrin. Tamrah Nabi kata, iaitu sebelah buah tamar. Tu. Sebelah buah tamar. Kalau kita makan sebelah, kita bagi sebelah siapa nak dah. Kita sekarang lah kita rasa sangat sikit lah. Walaupun 5 sen lah kata. Janganlah kamu rasa apa nak derma, Allah derma. Mana kau tak derma kita. Letak 5 sen je. Kedekut tak hidup masin macam-macam orang Melayu cakap Tapi mungkin dengan 5 sen tu lah kita boleh selamatkan kita Jadi fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat sini dalam tafsir kata ialah at-ta'ah wal qabul. Dua benda. Yang pertama, kita mesti buat ketaatan. Dan yang kedua al-qabul. Dia kata qabul ni maknanya penerimaan. Maksud penerimaan ni, kita hendaklah juga terima satu benda walaupun kita tak boleh buat lagi. Gitu. Maknanya kita terima apa? Ini adalah betul walaupun kita tak buat benda tu. Sebab kadang-kadang dia kata dalam tafsir, dia kata kadang-kadang kerana kita tolak satu perkara, kerana kita tak boleh buat, maka menyebabkan kita ni masuk neraka. Contohnya, kita seorang tu boleh jadi kufur, boleh jadi keluar daripada agama kerana tolak sembahyang Dia kata sembahyang tak wajib. Cuma dia sembahyang Zuhur, kemudian dia kata sembahyang tak wajib, dah keluar daripada agama. Tapi kalau seorang tu tak sembahyang, tapi dia kata sembahyang wajib, cuma aku malas lah, Allah tak sempat sembahyang wajib, tu lebih baik daripada orang yang pertama tadi. Maknanya qabul tu maknanya menerima. Sebab tu kalau kita kata asyhadu an la ilaha illallah, artinya kita tu menerima Allah itu adalah sebagai Tuhan kita. Kita tak buat lagi, kita baru terima. Ini yang diajar oleh Nabi SAW semasa di Mekah. Semasa di Mekah ni diajarnya apa? Terima Allah, terima Allah, terima Allah. La ilaha illallah. Yang ibadatnya satu saja, iaitu sembahyang. Jadi terima tu penting. Supaya nanti masa dah pergi ke Madinah nanti, kan dia 13 tahun di Mekah. 13 tahun tu hanya sembahyang saja. La ilaha illallah tu. Tapi bila sampai ke Madinah, bila datang puasa, bila datang zakat, bila datang haji, bila kata tak boleh minum arak, tak minum arak, bila kata kena pakai tudung. Semua tu dibuat je. Kenapa? Qabul ada. Tu sebab tu dia kata al-qabul tu penting. Jadi kita naklah fastabiqul khairat. Kata dalam jalan lain dia kata adalah at-ta'ah wal qabul. Saya sebut jalan lain ni ialah nama tafsir dia, jalan lain. Sangat masyhur bagi orang Melayu. Saya tak tahulah kan. Ada tak ada di sini? Tak ada nama dia tafsir jalan lain. Kalau di pondok-pondok di Malaysia tu, di pesantren, dia memang belajar tafsir ni. Tafsir tu ringkas tapi padat. Dia ditulis oleh Syekh Jalaluddin As-Sayuti dengan Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Dua orang jalan lain. Sebab tu Jalal jadi jalan lain. Sebab dia mati dulu. Yang ni buat lepas tu mati kitab tu. Tafsir jalan lain tu. Mula-mula Jalaluddin Al-Mahalli, dia buat tulis tafsir, separuh Quran mati, tak sempat. Anak murid dia sambung, dan nama dia As-Sayuti. Jadi dia tulis sampai habis. Masya-Allah hebat. Sungguh-sungguh dia. Kemudian dia kata ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Di mana saja kamu berada, Allah Taala akan bawa kamu datang. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ayat 149 Ayat 149 dia macam berulang kita tengok dengan ayat selepas daripada tu, ayat 150 dia sama ayat tu. Jadi ulama tafsir kata kenapa sama? Saya sebut sama dulu, nanti kita tengok makna dia. Sama kerana Allah Subhanahu Wa Taala nak takkidkan, dia kata takkid ni makna nak menyungguhkan, nak bersungguh-sungguh, nak mengata apa? Ai min haitsu kharajta, di mana saja kamu keluar. Apa maksud keluar sini? Maksudnya musafir. Jadi ke mana saja kamu musafir, di mana saja kamu bermusafir, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hendaklah kamu halakan wajah kamu ke Masjidil Haram. Artinya sembahyang kita sembahyang fardu. Ulama kata sembahyang fardu. Di mana saja kita ni berada, hendaklah menghadap ke situ. Kita berada di Brunei, berada di Malaysia, berada di Indonesia, berada di Thailand, berada di Mexico, berada di Eskimo, Antartika,
Mana lagi? Di Amerika, semua menghadap situ. Tak boleh menghadap tempat lain. 2 kali dia ulang situ, nak katanya kiblatnya sekarang ialah di situ saja. Kemudian datanglah satu hadis daripada Nabi, hadis yang sahih daripada Nabi yang mengatakan bahawa ayat ini adalah khusus untuk orang yang sembahyang fardu saja. Sembahyang sunat boleh menghadap ke mana saja kenderaan itu menghadap. Itu. Kecuali masa angkat takbir. Jadi angkat takbir, kemudian bawa kereta tu pergi ke Kuala Belait, menghadaplah ke Kuala Belait. Kereta tu pergi ke Muara, menghadap ke Muara dengan syarat musafir. Sembahyang sunat. Sembahyang sunat ni termasuklah sembahyang tarawih. Jadi orang tak sempat nak sembahyang tarawih, sudah ni nak balik ke Kuala Belait, sembahyanglah dalam kereta. Orang kata Allah tak ada kerja nak sembahyang juga. Dah lebih baik daripada duduk bersembang dengar lagu. Tahu, pasang radio kuat-kuat lagu, baik sembahyang tu. Boleh tak sembahyang? Boleh. Menghadap kiblat, lepas tu start kereta, jalan. Jangan bergerak lebih daripada ni lah. Lepas tu nak rokok macam mana? Rokok macam tu. Nak sujud macam tu. Janganlah masuk dalam bawah tempat brek tu. Nanti masuk dalam parit kereta tu. Saya tak tahu, saya tak. Dia tunduk sikit kan? Beza dia tunduk sikit. Boleh sembahyang kan? Sembahyang tarawih. Berapa rakaat? 36 rakaat lah kita. Mazhab Maliki kan? Nak sampai ke Kuala Belait berapa jam tak? Sejam setengah. Kecuali laju lah. Jadi saya pernah buat yang tu, nak ceritanya. Masa dulu pernah sekali nak balik cepat ke Kuala Belait, jadi sembahyang dalam kereta tu. Bukan payah pun. Nak untuk orang nak kan tak? Untuk orang tak nak, di rumah pun tak nak, tak boleh sembahyang tak. Di malam masjid pun tak sembahyang juga. Tu kalau inilah insya-Allah. Jadi Nabi SAW ajar, sebab Nabi ni selalu sembahyang sunat di atas unta. Jadi unta tu menghadap ke mana? Dia berjalanlah ke mana-mana. Itu jadi ayat ni adalah khusus, ulama Syafi'i kata adalah untuk orang yang kharajta. Kharajta tu maknanya bermusafir. Jadi kemudian ayat seterusnya tu Allah Taala kata wa innahu lal haqqu mir rabbik, perkara ini adalah benar daripada Tuhan kamu, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan juga ada bacaan dia, bacaan ni qiraat yang lain dia sebut, dia baca dengan wa mallahu bighafilin amma ya'malun, dengan ya situ Jadi dia ada 2 ta'malun. Jadi kalau kita dengar ada orang baca ya'malun, bukan salah lah tu. Mungkin orang qiraat dia pandai qiraat, dia sengaja buat macam tu kan. Mana tahu. Itu pun betul. Ya'malun dengan ta'malun. Satunya nak beritahu juga ialah masa dulu Quran ni tak ada dalam bentuk tulisan Mushaf ni tak ada dulu zaman Nabi. Mushaf ni ada di zaman Saidina Abu Bakar. Abu Bakar start tulis Quran. Bila tulis Quran, kemudian dia jadi banyak. Di zaman Saidina Uthman ada berapa jenis Quran? Ada Quran tulis macam ni. Uthman kata tak jadi macam ni. Dia ambil semua tu, dia bakar. Uthman bakar. Saidina Uthman. Lepas dia bakar, dia suruh tulis satu saja. Satu bentuk saja. Sebab itulah nama sekarang ni yang kita guna sekarang ni, nama dia Rasam Uthmani nama dia. Iaitu tulisan yang mengikut Uthman. Tapi zaman Saidina Uthman ni titik tidak ada. Titik tak ada, baris tak ada. Bila titik tak ada, baris tak ada, ya ke ta ke sama lah tak? Jadi sebab itulah ada bacaan. Qiraat dia ta'malun ya'malun. Gitu Ya'malun maksudnya mereka berbuat, mereka lakukan. Ta'malun kamu lakukan. Jadi wa mallahu bighafilin amma ta'malun, Allah itu tidak lalai. Maknanya Allah Taala tahu apa yang kamu lakukan. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Tu sama dah Kemudian selepas daripada tu ada ayat lain Ada lain sikit, li alla yakuna lin nasi alaikum hujjah. Kenapa Allah Taala menyuruh kita menghadap ke Baitul Maqdis, kepada Baitullah? Kerana li alla yakuna lin nasi alaikum hujjah. Lam di situ li tu. Bahasa Arabnya li tu nama dia lam lit ta'lil nama dia. Lam lit ta'lil ni reason why. Gitu. Kenapa Allah Ta'ala menyuruh kita semua ni menghadap ke Baitullahil Haram? Kenapa tidak terus menerus menghadap ke Baitul Maqdis? Jawapan dia ialah di sini. Li tu, li'a tu. Li'alla yakuna linnasi alaikum hujjah. Supaya tidak akan menjadi hujjah. Ini apa ni susah sikitlah nak cerita. Hujjah apa? Apa yang hujjahnya? Hujjah di sini maksudnya ialah kerana ada 2 orang yang tak suka kepada yang pusing-pusing kiblat tadi tu. Yang pertama orang Yahudi.
Bila menghadap Baitul Maqdis, orang Yahudi cakap apa? Orang Yahudi kata, Muhammad ni penipu. Sebab kalau dia benar, kenapa ikut kiblat kita? Kata orang-orang musyrik pula, orang Arab Mekah ni, dia kata Muhammad ni tak betul. Kalau betul, kenapa tak menghadap kiblat kita? Tengok kan, orang panggil apa bahasa Melayu? Telah mati anak, mak mati, Allahu Akbar, apalah. Ada peribahasa Melayu tu kan, kalau telan mati mak, kalau ludah mati ayah. Dia kata macam itulah maknanya, semua tak kena. Buat gini tak kena, buat gini tak kena. Habis tu apa yang kena je? Itu. Jadi ayat ni kata, hak kena je, apa yang kena ni? Yang kena di sini ialah apa? Menghadaplah kamu. Jangan hirau cakap mereka tu. Sekarang orang Yahudi kata, menghadap kiblat kami. Maknanya kamu tak betul. Okey, sekarang ni Allah kata menghadap kiblat kepada Baitullah sekarang. Jadi orang-orang Yahudi pun tersengih lah. Dah kami tak ikut kamu dah. Sebelum daripada tu juga orang Mekah ni pula kata, orang Yahudi, orang musyrik Mekah ni kata, Muhammad kalau betul kenapa pergi ikut kiblat orang Yahudi? Sekarang menghadap sini balik. Jadi sekarang habis hujah dah. Hujah ni pun habis hujah. Itu maksud hujah sini. Li'alla yakuna linnasi. Nas itu adalah maknanya, an-nas itu manusia. Manusia situ maksudnya orang Yahudi dan juga orang musyrik. Jadi supaya tak menjadi lagi hujah untuk mereka ni. Mana mereka tak boleh nak hujah lagi. Illal ladzina zalamu minhum. Kecuali orang-orang yang zalim daripada mereka. Maksud orang yang zalim daripada mereka tu, maksudnya ialah orang-orang yang tak boleh nak pakai. Ada orang yang suka berhujah. Dalam tafsir kata. Tapi hujah dia tu, hujah yang tak boleh pakai. Tak boleh digunakan. Maksudnya, ada orang kerah kepala kan. Maknanya, macam orang kata cerita kan. Tak maaf lah cerita pula di sini kan. Cerita. Ada orang, dua orang bergaduh kan. Nampak bergerak-gerak dalam smoke tu. Dia kata bergerak-gerak. Apa tu? Seorang kata, saya rasa kambing. Yang ni kata burung. Jadi dia kata, kambing burung, dia bergaduh. Tak nampak lagi dalam semak tu apa. Jadi tiba-tiba mari kita pergi tengok, dia kata. Kita pergi tengok, pergi dekat tu, benda tu pun terbang. Yang kata tadi, kan aku dah cakap, dia kata, itu burung. Tengok dia dah terbang lah. Yang kata kambing tadi apa? Dia kata, kalau kambing apa salahnya? Mungkin kambing terbang. Jadi nak kata bila degil tu, inilah Allah Ta'ala kata sini, illal ladzina zalamu minhum. Kata ulama tafsir, memang ada orang yang jenis degil ni, yang kalau berhujah pun dah nampak betul-betul salah pun dia nak lawan juga. Itulah illal ladzina zalamu minhum. Kemudian fala takhshawhum. Allah Ta'ala kata, jangan kamu takut kepada mereka. Takut apa? Takut perdebatan mereka, maksud dia. Takut berdebat ni. Jadi maknanya jangan dengarlah cakap mereka tu, jangan takutlah hujah-hujah mereka tu. Wakhshawni, maksudnya takut pada aku. Maksud takut pada aku ialah ikutlah apa yang aku suruh. Maknanya kalau kita ni, dalam tafsir lagi sebut saya sebut dia dalam tafsir kata, kalau kita nak buat satu benda, kalau tak ada nak dengar, tak ada, semua orang setuju, tak mungkin atas dunia ni. Mesti akan ada orang kata, ni orang ni, sebab tu orang ni cakap macam ni. Kita nak sembahyang Jumaat, dia kata, tu riak lah tu. Lepas tu kita nak mana? Dia duduk rumah. Nanti ada pula orang kata, dia tu tak pernah datang masjid pun. Lepas tu nanti semua tak kena, tak betul kan gitu Jadi Allah kata, fala takhshawhum wakhshawni. Yang penting ikut apa yang aku suruh, jangan dengar cakap mereka tu. Kemudian wali utimma ni'mati alaikum wala'allakum tahtadun. Wali utimma ni'mati itu yang kedua. Jadi saya sebut tadi, kenapa Allah Ta'ala menyuruh orang Islam pada masa tu menghadap kepada ubah kiblat tu. Sekali menghadap sana, sekali menghadap sana. Kenapa? Yang pertama, untuk mematikan hujah yang tadi. Wali li'alla tu. Kemudian yang kedua, li juga. Ada perkataan li situ. Li situ maksudnya ialah supaya. Reason jaga. Why? Why yang kedua ialah untuk aku semua menyempurnakan nikmatku ke atas kamu dan moga-moga kamu mendapat petunjuk. Maknanya Allah Ta'ala ni nak beri nikmat kepada kita. Jadi banyaklah dia beri nikmat pada kita ni, kepada orang Islam ni. Antaranya ialah dengan kiblat tadi. Bagaimana Allah Ta'ala sebut sini, iaitu antara yang telah banyak Allah Ta'ala beri kepada kamu, yang lain-lain lagi. Ayat seterusnya. Kama tu maksudnya ialah sebagaimana Allah Ta'ala telah beri sebelum daripada ni. Gitu. Sebelum ni Allah Ta'ala dah beri banyak kepada kamu.
nikmatnya. Antara nikmat yang paling besar yang Allah Ta'ala beri kepada kamu apa? Iaitu kama arsalna fikum rasula. Sebagaimana kami telah mengutuskan pada kamu seorang rasul. Dulu Mekah ni jahil, kita kata jahiliah. Macam-macam semua benda, rosak semua, akidah rosak, sosial rosak, ekonomi rosak, akhlak rosak, semua rosak. Mekah dan juga tanah Arab lah, dunia pada masa tu. Tiba-tiba Allah Ta'ala utuskan seorang rasul. Nama dia Muhammad. Jadi Allah Ta'ala utuskan rasul ni, Allah Ta'ala sebut itu adalah merupakan satu nikmat kepada kamu. Tapi kamu tak nak. Kamu tak suka nikmat tu kan. Jadi Allah Ta'ala kata, dulu Allah Ta'ala telah beri nikmat kepada kamu. Iaitu kama arsan. Tu kama tu kama tu. Perkataan ma tu ialah nikmat tu. Sebagaimana nikmat dulu. Arsalna fikum. Kami utuskan pada kamu seorang rasul. Rasul itu pula minkum. Minkum tu artinya daripada kabilah kamu, daripada orang kamu juga. Maknanya dia bukan malaikat Muhammad ni. Dia ni adalah orang Arab. Orang Arab, orang Quraisy, bangsa kamu yang kamu tahu dia daripada kecil lagi. Maknanya daripada muda sampai umur 40 tahun, kamu tak pernah mengatakan Muhammad itu penipu. Tiba-tiba bila dia kata aku dapat wahyu, kamu kata dia penipu. Ini pelik kan kamu ni. Jadi dia kata yatlu alaikum ayatina. Yang pertama sekali, Muhammad ni telah membacakan kepada kamu ayat-ayat kami. Itu yang pertama dipanggil at-tilawah. Maknanya Nabi ni ceramah lah katanya. Membacakan ayat tu bukan baca macam tu tapi maknanya membaca cerita kepada kamu. Kemudian wa yuzakkikum, dan dia telah mentazkiyahkan kamu. Tazkiyah tu membersihkan maksud dia. Membersihkan arti membersihkan daripada syirik dan juga dosa. Kemudian wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, dan kemudian dia mengajarkan kepada kamu al-kitab wal hikmah. Kitab tu maknanya Quran, hikmah tu makna as-sunnah. Mengajarkan sunnah. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala sebutkan tugas Nabi Muhammad ni ada 3. Yang pertama at-tilawah. Yang kedua at-tazkiyah. Yang ketiga at-ta'lim. Nombor 3. Ketiga-tiga ni ikut aturan dia. Dia tak boleh ubah. Kalau dalam ayat lain kita akan jumpa perkara ni dalam 4-5 tempat dalam Quran. Perkara ni. Ini ada aturan dia macam ni. Nombor 1 tilawah. Nombor 2 at-tazkiyah. Nombor 3 at-ta'lim dalam ayat ni. Ada tempat lain lagi sebelum daripada ni, dalam surah Al-Baqarah juga Nabi Ibrahim pernah berdoa kepada Allah. Nabi berdoa, apa doa Nabi Ibrahim? Ni antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad ni lebih kurang 5,000 tahun. Nabi Ibrahim pernah berdoa masa dia pergi di Mekah tu, dia kata ya Allah, dia kata, nombor 1, berilah orang semua ni rasa rindu nak datang kepada Kaabah. Memang betul ni. Allah Taala makbulkan doa dia. Terus lepas daripada tu orang datang buat haji daripada seluruh dunia. Zaman Nabi Ibrahim lagi. Bukan zaman kita zaman Nabi Ibrahim lagi. Nabi Ibrahim dengan Kaabah tu lebih kurang 2,000 km tempat duduk dia. 2,000, bukan 1,000. 1,000 ni 1,000 tak? Betul 1,000 ke KK? KK 600. KK 600. Kalau kucing 1,000 1,000 tu lebih jauh daripada Kuala Lumpur lagi tu sikit. Lebih jauh lepas tu sikit. Tu 2,000 km daripada tempat Nabi Ibrahim, dia jalan kaki dia pergi berbulan-bulan baru sampai di Kaabah. Tinggal anak dia situ. Jadi dia berdoa masa dia bina Kaabah dengan Nabi Ismail, dia doa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah hati manusia ni semua teringat pada Kaabah ni. Memang betul. Jadi orang pun datang selepas itu. Yang kedua, dia doa, Nabi Ibrahim doa, ya Allah, jadikanlah seorang rasul daripada sini ni. Nabi Ismail dah ada pada masa tu. Bukan Nabi Ismail tapi anak cucu mereka. Nabi Ibrahim kata, Nabi doa. Bila dia berdoa tu, bila Allah Ta'ala makbulkan doa dia? 5,000 tahun. Jadi kalau kita ni berdoa, janganlah orang panggil kalut kalut kata, mana tak dapat lagi ya Allah berilah aku kaya ni, aku sihat ni, sakit. Baru sakit 3 hari tak baru masuk ICU sebulan je. Tunggulah 5,000 tahun. Makbul. Kalau tak makbul juga tu tak apalah, tunggu syurga insya-Allah kan. Tapi maknanya sini masa Nabi Ibrahim berdoa tu, Nabi Ibrahim minta 3 perkara juga. Benda ni sebiji macam ni. Tapi Nabi Ibrahim dia minta kepada Allah turutan dia lain sikit. Nombor 1 at-tilawah. Nombor 2 at-ta'lim. Nombor 3 at-tazkiyah.
Bila ulama-ulama tengok, sebenarnya dia kata, apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim tu, Allah Ta'ala telah tukarkan sikit. Tukar gitu. Gitu, naik gitu. Jadi at-tilawah naik nombor 1, at-tazkiyah nombor 2, at-ta'lim nombor 3. Apa maksud sini? Maksud dia, tilawah ni maknanya Nabi menyampaikan. Yang kedua, apabila Nabi sampaikan kepada umat dia, apa yang penting dulu? Iaitu at-tazkiyah penting, sebelum daripada ta'lim. Ta'lim ni maknanya belajar. Tazkiyah tu maknanya membersihkan. Maknanya, kalau seorang tu tak bersihkan diri dia, kalau dia belajar, dia akan rosak. Maksud dia. Maknanya, dia belajar dulu, tazkiyah kemudian. Kan? Belajar dulu. Belajar ni apa-apalah kita tengok. Matematik, kita katalah zaman sekarang kan. Matematik, komputer ke, engineering ke, apa-apa semua. Dia belajar. Tapi hati tak bersih. Bila hati tak bersih, nanti dia akan bawa, dia akan gunakan ni, kepandaian dia ni untuk apa? Untuk tipu orang. Tu rasuah banyak tu tak? Sebab apa? Orang pandai, tapi hati kotor kan tak? Jadi dia kena bersihkan dulu. Jadi Allah Ta'ala ajar sini, at-tilawah, at-tazkiyah, kemudian at-ta'lim. Pukul berapa dah lambat tu? Sikit lagi ni. Itu seterusnya tak bunyi dah. Tak bunyi suara saya ke tak bunyi ni. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan dia mengajarkan kamu apa yang kamu semua tidak tahu. Ada 2 ayat lagi Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Allah Ta'ala kata hendaklah kamu ingat kepada aku. Ingat tu melalui as-salah wa tasbih, kata ulama tafsir, iaitu dengan melakukan solat, dengan melakukan tasbih. Tapi ulama-ulama lain pula kata, dia kata maknanya tu bukan hanya solah dan juga tasbih sahaja. Kita ingat pada Allah ni kerana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada kata, man zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi, wa man zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairum min mala'ihi. Nabi kata, Nabi dalam hadis kata, Nabi kata, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursi, sesiapa yang mengingatiku di dalam dirinya, maknanya ingat secara perlahan-lahan, tak heboh-heboh, zakartuhu fi nafsi, aku akan ingat dia di dalam diriku. Apa maksud ingat dalam diriku? Ingatlah pada aku akan ingat kamu. Ulama kata, maksud dia aku akan balas ingatan tu. Maknanya balas tu maksudnya ialah aku akan beri balasan, beri pahala kepada kerana dia mengingatiku tu. Maknanya bila kita berzikir pada Allah, kita ingat pada Allah, sama ada dengan hati sahaja ataupun dengan hati dan juga mulut, maka kita akan dapat pahala, insya-Allah. Kan? Allah Ta'ala akan balas azkurkum. Balas tu macam mana cara dia? Antaranya dalam hadis ni sebut, sesiapa yang mengingatiku di khalayak ramai, maka aku akan menyebutkannya di dalam perkumpulan yang lebih baik daripada perkumpulannya. Maksudnya iaitu kepada malaikat-malaikatnya. Jadi apabila seorang hamba tu, kita semua ni sebut Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan sebut kepada malaikat-malaikat dia. Beritahu bahawa hamba-Ku telah menyebut tentang aku, menyebutkan namaku. Washkuruli, dan hendaklah kamu bersyukur kepadaku, wala takfurun, dan janganlah kamu kufur. Maksud syukur sini ialah syukur nikmat, dan kufur setelah kufur nikmat maksud dia. Hendaklah bersyukur. Sebab apa? Bila syukur, bila dia bergabung dengan kufur, maknanya ialah syukur situ maknanya syukur nikmat. Bukannya syukur kufur situ, kufur tu kan maksud dia. Kemudian seterusnya, ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan juga sembahyang. Jadi sabar tu adalah usaha luaran, usaha kita. Kita bersabar, jiwa kita sabar, kita rasa bersabar, tak dapat lagi kita sabar. Tapi yang kedua juga yang diminta di sini ialah juga mintalah pertolongan dengan sembahyang. Erti apa? Apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada apa-apa masalah saja, maka dia akan pergi sembahyang. Maknanya sembahyang nombor 1. Sebab apa? Kalau ikut moden punya style ni, kalau kita ada masalah, kereta rosak kata masalah tu lah, pergi sembahyang. Jadi pomen kata, apa kaitan sembahyang dengan kereta rosak? Tak ada kaitan tak? Tapi sebab kalau ikut praktik Nabi nya macam tu, sebab Nabi praktikkan benda ni. Wahai orang yang beriman, mintalah tolong kepada Allah dengan sabarlah kan. Sabarlah sebab lambat lagi nak baiki ni. Lepas tu sembahyang. Jadi dia minta dua, guna dua-dua tu kan. Sabar iaitu usaha kita dan bersabar, dan kemudian hendaklah sembahyang.
Jadi walaupun nampak tak ada kaitan tapi sebenarnya ada kaitannya. Jadi itu yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang sabar. Wallahu a'lam bissawab. Setakat itulah insya-Allah. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jadi esok-esok pula tengoklah muka surat 24, tengok di Facebook sajalah insya-Allah. Jangan lupalah pergi Facebook kalau nak tengok tafsir tu insya-Allah. Tafsir dan juga tadabbur harian ni. Jadi insya-Allah kita tutup pengajian kita pada pagi ini dengan membaca surah Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.